Siapa yang pernah kena pulau, dia akan rasa peritnya hidup. Siapa yang pernah keseorangan, dia akan rasakan bahawa hidup ni terlalu sunyi, dunia terlalu sempit. Tuan-tuan dan perempuan, dia bukan soal seorang ataupun tidak. Memang kita sedih. Tapi sebenarnya kalau kita dalam kebenaran, tak ada masalah. Sebab tu Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120 yang berbunyi, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Sedangkan waktu itu Nabi Ibrahim seorang dia. Dia bukannya ramai-ramai, bukannya dia dengan satu keluarga, dia keseorangan, seorang diri. Dalam kawasan tu, dalam tempat tu, dia hanya seorang diri dan Allah katakan dia adalah ummah. Hari ini kalau kita katakan umat Islam ada hampir 2 bilion, tak ada masalah. Pergi mana-mana pun jumpa orang Islam. Kan? Tak ada rezeki dekat KL ni, kita pergi ke tempat lain. Contohnya dah. Baik. Itu tu perempuan. So, kalau begitu, bermaksud, selagi mana kita betul, selagi mana kita dalam syariat, dalam ikut apa undang-undang, jalan je. Jangan peduli pasal orang. Kadang-kadang kita meeting ataupun kita bincang sebagainya dan kita bagi pandangan ataupun kita bagi panduan, orang tak mau dengar. Selagi mana yang betul ikut syariat, ikut undang-undang, jalan je. Apa nak peduli pasal orang? Sebab tu dalam kisah Luqman Hakim kan, dia pernah ajar anak dia tentang nak kenal orang. Dia bawa seekor keldai dengan anak dia dan dia bagi anak dia naik. Kemudian bila anak dia naik, orang kata apalah anak derhaka bagi ke ayah berjalan, kau sedap naik. Dan kalau kata Luqman Hakim, tak apalah bagi abah yang naik, kau turun. Bila abah dia naik, Luqman Hakim naik, orang pun kata juga ayah yang kejam. Siapa adakah sampai hati si ayah ni bagi anak yang kecil tu berjalan, yang ayahnya sedap-sedap duduk kat atas. Kata Luqman Hakim, tak apalah kita naik dua-dua. Bila dia naik pula, orang pun kata juga, orang kata apa ni, kejam orang ni, bagi keldai ni berjalan apa sampai terpaksa bawa 2 orang, berat tu seorang sudahlah. Kata Luqman Hakim, tak apalah kita turun dua-dua berjalan kaki, yang kedai pun berjalan. Kata orang kata juga, bodohlah dua-dua ni, kan dah ada kedai tak mau naik, nampak. Jadi kalau kita nak ikut kata orang, memang takkan hidup, tak tenang hidup. Jadi penyelesaiannya adalah dengan kita buat sahaja selagi mana dia betul dari segi syariat dan juga dari segi undang-undang. Jalan. Kan baik. Itu satu. Yang kedua, persoalan dia, Nabi Ibrahim tadi seorang. Dan dia berdakwah dan akhirnya dakwahnya diterima oleh orang dan akhirnya dia panggil Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi. Dan sebab ramai dia punya keturunan menjadi Nabi. Baik. Daripada seorang diri dan dia berdakwah menyebabkan ramai yang ikut. Hari ini persoalannya kita sejak kita dah balik, sejak kita ni dah dapat kesedaran untuk menyediakan diri untuk bertemu dengan Allah, nak meninggal nanti. Berapa orang yang pernah kita pergi berdakwah sama ada daripada jiran kita, kawan kita yang bukan Islam. Oh ustaz, dah saya ni cakap pun tak reti, baca Quran pun tak reti, nak dakwah macam mana ustaz? Ya, dia punya penyelesaian dia ataupun dia punya jawapan dia bukan soal ada ilmu ataupun tidak. Sebab hari ni media sosial yang Allah bagi dia banyak. Ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, macam-macam ada. So nak buat apa? Senang je. Tuan-tuan daftar TikTok ataupun apa-apa lah akaun media sosial yang ada, kemudian buka Al-Quran, buat record, kemudian baca Al-Quran tu, walaupun tajuk tak apa cantik, fasahah tak apa cantik, tak apa baca je. Baca makna dan baca tafsiran yang ada dalam kitab tu. Kalau hadis, ambil satu hadis. Apa-apa hadis. Dan ada kitab Riyadhus Salihin, kemudian rakam. Walaupun Ustaz nak rakam tu, suka hati lah, seminit, 2 minit, 3 minit, kan? Kemudian post. Ustaz, tak ada orang tengok. Dia bukan soal orang tengok ataupun tidak. Sebab dalam Al-Quran Allah beritahu, wa qul i'malu, dan berbuatlah, bertindaklah. Fasayarallahu a'malakum. Allah yang akan tengok amalan kita, bukan orang lain. Wa rasuluhu, Nabi yang akan tengok, wal mu'minun. Jadi yang akan tengok ni adalah Allah, Nabi dan para orang mukmin. So jangan risaulah, Allah akan nilai. Kan nak peduli apa macam tadilah yang pasal kisah Luqman Hakim tadi naik kedai tu. Kalau kita nak peduli pasal orang, tak ke mana kita ni, kat situ juga. Bahkan kita duduk saja pun kena kutu. Jadi kita berbuat baik. Kemudian dalam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Yang berbunyi, li an yahdillahu bika rajulan wahidan khairun an yakuna laka humrun na'am. Bermaksud kalau Allah bagikan hidayah melalui kita pada seorang lelaki, kan jauh lebih baik daripada humrun na'am ni, maknanya unta merah. Kalau dulu unta merah ni ibarat Ferrari lah. Sebab tu Ferrari warna merah, kan? Sebab dia warna yang shining, warna yang boleh attract kita. Kan dulu unta merah ni mahal, sampai hari ni mahal berjuta mungkin harga dia. Kan macam Ferrari sama. Ya tuan-tuan perempuan, kalaulah Nabi dah katakan seorang je kita dakwah dan dia berubah, kan menyebabkan kita dapat pahala macam dapat Ferrari zaman sekarang. Kalau zaman dulu unta merah, baik kita buat. Baik. Itu kalau orang berubah. Kalau orang tu tak berubah, tuan-tuan perempuan, bukan sekadar orang yang kita tak kenal dia mungkin berubah, mungkin tidak dengan apa yang kita kata. Kadang-kadang isteri kita pun tak ikut cakap kita tak. Dan kadang-kadang anak kita pun tak ikut cakap kita. So maksudnya yang bagi hidayah bukan kita, Allah. Innaka la tahdi man ahbaba walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Engkau yang Muhammad takkan boleh mengubah orang. Aku yang mengubah orang.
Jadi kita hari ini kita lebih pentingkan kepada menyedarkan. Sebenarnya bukan kita menyedarkan, tugas kita adalah menyampaikan. Allah yang menyedarkan. Kan kita dah terbalik kod. Kita dah fikir benda yang kita dah buat kerja Allah. Yang bagi kesedaran ni Allah, yang bagi kefahaman ataupun penyampaian kita je. Kita hanya menyampaikan, bukan menyedarkan. Itu dah terbalik itu. Dan siapa yang dia kata, oh susahnya nanti nak sedarkan orang, tak. Bukan tugas kita menyedarkan orang. Menyedarkan orang tu. Menyedarkan orang itu ataupun beri hidayah adalah Allah. Kita buat je. Kan baik. Dan tuan-tuan dan puan, dalam hadis lain apa tu dalam Al-Quran Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dan berdakwahlah kepada Tuhan, jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ni macam-macam. Hikmah ni tak semestinya kata benda yang yang complicated, benda simple hikmah juga. Senyum pun hikmah juga, kan. Jadi dakwah ni dia punya tu luas. Dia skop dia luas. Dia buat je. Kita perempuan kemudahan kita dakwah ni walaupun dalam bidang yang kecil, yang sempit, sekadar satu video dalam TikTok seminit ataupun beberapa saat tu, ataupun sekadar kita senyumnya dalam TikTok ataupun dalam Facebook ataupun sebagainya, orang Islam nampak dan dia tertarik dengan Islam, kan. Dia seronok. Kadang-kadang kita ada tasbih, kita zikir, kita ada serban, kita pakai serban dan kita ambil video, kita post kan, menunjukkan Nabi pernah pakai serban, kan. Orang pun tengok, orang pun tertarik nak pakai serban, contoh dengan sebab kita. So menyebabkan orang kata dengan sebabkan benda yang simple tu orang masuk Islam, dan disebut dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu man amila biha. Siapa yang buat kebaikan sebesar habuk, yang kecil, satu je kebaikan, dia memulakan kebaikan tu dan orang tiru. Dia dapat kebaikan tu semuanya, keseluruhannya sampai bila-bila. Bermaksud kalau kebaikan yang kita buat orang tiru dan orang buat, kita dapat pahala sempurna keseluruhannya selama-lamanya. Apatah lagi kalau kita menyebabkan orang tu masuk Islam, dapat hidayah. Nampak? Lagilah banyak. Kan? Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan, jangan sedih, jangan segan, jangan risau keseorangan, jangan rasa risau tak dapat nak menyampaikan macam mana yang Nabi buat. Buat sahaja, sebab yang penting adalah buat. Natijahnya, kesannya, dia punya hasilnya Allah yang tentukan. Bukan kita yang menyedarkan, tapi kita hanya menyampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, moga dapat iktibar, sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji.